Ketika Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tentang Perintah Kawalan Pergerakan tidak lama dahulu, segelintir pihak menganggapnya sebagai sudah terlambat. Tidak kurang juga yang mengecam kerana beranggapan ianya tidak perlu dan akan memberi kesan kepada ekonomi. Namun kini, negara-negara lain di seluruh dunia memuji tindakan Kementerian Kesihatan Malaysia dan menganggap langkah-langkah yang diambil oleh KKM sebagai terbaik di dunia dan wajar diikuti oleh negara lain. Walaupun bilangan pertambahan kes setiap hari masih melebihi 100, bilangan pesakit yang sembuh setiap hari juga amat membanggakan. Keberkesanan langkah pengenalan PKP ini dapat dilihat apabila pertambahan kes setiap hari tidaklah meningkat secara eksponen dan lebih kurang sekata sahaja. Berbalik kepada pengumuman Tan Sri Muhyiddin Yassin kira-kira 2 hari sebelum pengenalan PKP, seperti yang kita lihat telah terjadi pembelian panik di seluruh negara. Orang ramai berpusu-pusu ke pasar raya membeli stok makanan seolah-olah mereka tidak dibenarkan langsung keluar membeli barang dalam tempoh PKP. Walaupun terdapat segelintir pihak mengkritik Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana mahu memperkenalkan PKP 2 hari kemudiannya, ianya jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang berlaku di India. Perdana Menteri India Narendra Modi hanya membuat pengumuman mengenai pengisytiharan lockdown tersebut kira-kira 4 jam sebelum ianya dilaksanakan. Pengisytiharan ini menyebabkan jutaan rakyat India yang bekerja dan mendapat gaji secara harian terdesak untuk pulang ke kampung halaman masing-masing kerana tidak lagi mampu mencari makan di kawasan bandar. Dalam sekelip mata sahaja, jutaan rakyat hilang punca pendapatan. Pengenalan lockdown selama 21 hari itu juga bermakna segala perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas, taksi dan kereta api juga tidak dibenarkan beroperasi. Hal ini memaksa sebahagian besar pekerja yang tidak boleh bekerja dalam tempoh lockdown ini berjalan kaki pulang ke kampung halaman masing-masing. Apalagi pilihan yang mereka ada. Sebahagian besar para pekerja ini adalah tulang belakang ekonomi di bandar-bandar besar, antaranya kontraktor pembinaan rumah, tukang masak, penyedia makanan, pelayan di restoran, memotong rambut di salon, mekanik kereta, membagi paip, penghantar barangan dan surat khabar dan banyak lagi. Kebanyakan pekerja ini hanya memperoleh gaji sekitar 100 hingga 300 rupiah setiap hari bergantung pada jenis pekerjaan, kawasan dan jantina. Jika ditukar kepada mata wang ringgit Malaysia, nilainya sekitar RM5.71 hingga RM17.14. Gaji sebegini sekadar cukup untuk menampung keperluan harian untuk 1 hari sahaja. Di media sosial banyak dikongsi video-video mengenai kedegilan rakyat India yang tetap mahu keluar rumah dan bekerja walaupun sedang dikenakan sekatan lockdown. Keadaan ini telah memaksa pihak polis bertindak lebih tegas termasuklah menggunakan rotan. Jika dilihat pada realitinya, kedegilan kebanyakan mereka ini adalah disebabkan mereka hanya mendapat gaji secara harian. Keadaan lockdown selama 21 hari ini akan menyebabkan mereka tidak mempunyai pendapatan untuk keperluan harian atau lebih teruk lagi mati akibat kebuluran. Menurut penduduk, mereka mungkin mendapat penyakit COVID-19 dan mati dalam seminggu 2 sekiranya tidak duduk di rumah. Namun, sekiranya mereka tidak bekerja, mereka sekeluarga mungkin mati dalam tempoh 2-3 hari sahaja. Begitulah sedihnya realiti sebahagian besar penduduk bandar yang diancam kebuluran. Pengumuman lockdown ini juga telah menjadikan jutaan rakyat India tiba-tiba menjadi pelarian. Tempat kerja mereka ditutup. Sebahagian besar majikan atau kontraktor yang membayar gaji mereka tiba-tiba lesap. Pulang ke kampung halaman menjadi pilihan kerana mereka tidak perlu membayar sewa rumah dan makanan juga lebih murah. Akibat hilang punca pendapatan di bandar, lelaki, wanita dan kanak-kanak telah mula berjalan kaki secara berpuluh dan beratus kilometer untuk pulang ke kampung halaman. Mereka turut membawa barang-barang keperluan penting seperti makanan, air dan pakaian. Apabila kanak-kanak kepenatan, ibu bapa akan bergila-gila menggendong anak mereka. Keadaan ini mengingatkan kembali pada peristiwa berdarah perpecahan India pada tahun 1947 yang menyaksikan 15 juta manusia telah bermigrasi ke timur dan barat Pakistan secara berjalan kaki. Keinginan untuk pulang ke kampung halaman ketika waktu-waktu krisis seperti ini merupakan satu perkara yang normal di India. Bukan hanya pekerja-pekerja ekspor mahu pulang ke negara asal mereka, pekerja di bandar-bandar juga mahu pulang ke kampung halaman. Namun, tidak semua yang berjaya pulang ke kampung halaman masing-masing akibat terlalu jauh dan tiada pengangkutan awam. Ada yang memilih menjadi gelandangan akibat tidak mampu atau tidak mahu membayar sewa. Walaupun kerajaan telah mengumumkan pelan rasangan bernilai
$22.6 bilion yang menyediakan pemberian wang secara langsung dan sumbangan makanan untuk golongan miskin. Ramai aktivis mempersoalkan ketidakjelasan bagaimanakah bantuan-bantuan tersebut akan disalurkan kepada golongan bernasib kurang baik ini. Tindakan PM India mengisytiharkan lockdown hanya beberapa jam sebelum pelaksanaannya telah mewujudkan panik. Ianya dilihat tergesa-gesa tanpa perancangan rapi. Walau bagaimanapun, tidak lama kemudian Narendra Modi telah membuat pengumuman permohonan maafnya secara terbuka di radio. Dia turut menyatakan kekesalannya sambil menambah tidak ada pilihan lain bagi mengekang penularan COVID-19 selain langkah lockdown. Walau bagaimanapun, PM India telah memberi petunjuk bahawa tempoh lockdown yang sepatutnya berakhir pada 14 April mungkin akan dipanjangkan. Walau bagaimanapun, perbincangan lanjut bersama menteri-menteri akan menentukan sama ada langkah tersebut akan dilaksanakan atau tidak.